Sambung Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladhina ja'alul qur'ana 'idin. Jadi Allah SWT bagi tahu kepada Nabi SAW lepas cerita kisah tetamu Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, secara ringkas kisah Ashabul Aikah, umat Nabi Shu'aib, begitu juga kaum Saleh, kaum Samud. Jadi Allah Ta'ala kembali pada Nabi SAW dan para sahabat, bagi tahu kamu diutuskan untuk sampai kebenaran daripada Allah, dan hak Allah SWT jadikan langit dan bumi apa yang ada di antara kedua ini dengan penuh kebenaran, bukan saja-saja. Dia oleh kerana itu Allah Ta'ala bagi tahu tak sacang orang yang menentang tu, orang yang lawan, orang yang kritik tu, tak, yang tuduh macam-macam. Seperti mana mukadimah surah ni kan, bagaimana Nabi dikatakan ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Ayat kan dia kata wahai orang yang mana dakwah, yang mana diturunkan kepadanya Quran tu, kamu benar-benar gila. Jadi tuduhan-tuduhan begitu tu yang menyakitkan hati Nabi ni sebenarnya Allah Ta'ala pujuk Nabi tu secara tak sah. Dan yang kedua, jangan pandai kekayaan orang, kedudukan orang tu. Jangan ada pelintas Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, orang yang mana Allah Ta'ala bagi kemewahan, bagi kesenangan tu, jangan tengok pada harta mereka, jangan tengok pada kedudukan mereka tu. Kamu fikir dengan sebab harta mereka, dengan sebab kuasa mereka tu boleh membantu dakwah kamu. Tidak. Tak. Suruh buat. Nabi tak ada benda lagu ni. Nabi tak ada lagu ni. Bukan setakat suruh bina, tak ada. Tak. Kita kan fikir kan, ramai kan orang kita kan terperangkap dengan gitu, atas nama dakwah, atas nama islah, atas nama untuk bangkitkan umat Islam ni kan. Maka kena usaha atas, kena ada ekonomi, kena kukuh ekonomi. Ya, Nabi Allah tengok pun jangan. Wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Jangan pandang. Nah. Lepas tu Allah Taala suruh waqfid janahaka lil mu'minin. Tak rendahkan diri kamu, bersabar duduk bersama-sama dengan orang mukmin. Siapa dia mukmin ni? Orang mana? Ahlus suffah. Golongan yang hamba, tarbiyah mereka. Hok ana dah mana nak beriman ni, hok ni bagi Allah. Nilai mereka lebih daripada dunia dan segala ni. Kemudian sama waqul inni, dan orang yang menentang tu bagi tahu pada mereka inni anan nadhirun mubin. Aku ni hanya ditugaskan bagi peringatan yang nyata. Nabi kena bagi peringatan dengan sejelas-jelasnya. Dan ini tugas ulama. Tugas ulama bagi tahu pada pemimpin, bagi tahu pada umat, bagi tahu pada semua golongan bahawa kejayaan dia adalah taat perintah Allah. Kejayaan dia adalah taat perintah Allah. Kehidupan dunia bukan kehidupan sebenar. Kehidupan sebenar kehidupan akhirat. Tak, di akhirat ada dua tempat saja, syurga atau neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak tanggungjawab Nabi, dia tanggungjawab ulama-ulama waris para anbiya. Kama anzalna 'alal muqtasim, bagaimana kami telah turunkan kepada al-muqtasimin. Al-muqtasim khilaf di kalangan fasir, kata ahlul kitab. Tapi zahir surah ni di Mekah turun. Tak, ni 'alal muqtasimin ni siapa dia ni? Pada orang Mekah lah. Pada tokoh-tokoh Mekah, orang Mekah. Apa kita kata gitu? Muqtasimin ni kan orang yang mana suruh bahagi-bahagi kan. Muqtasimin pada qasama, daripada iqtasama. Tak. Bahawa memang sifat orang Mekah ni Allah dah bagi al-muqtasimin lagu mana? Alladzina ja'alul qur'ana 'idin. Orang yang mana jadikan Quran ni 'idin, dak terpecah, dak sebahagian. Kita sudah lalu dah kan, kita lalu dari surah apa? Berkait dengan orang Mekah ni. Dak, surah Yunus. Dak. Ataupun surah sebelum tu lagi surah A'raf. Dak, orang Mekah ayat pada Nabi ke apa? Law lajtabaitaha, wahai Muhammad. Dak, tak boleh pilih ke? Wahyu ni. Ejah. Cakap nak ayat belaka, cakap betul sodak kan. Semua dak pilih-pilih lah nak untuk islah ni. Orang Mekah bagi cadangan kepada Nabi SAW supaya Nabi buat pilihan. Pilih kepada sesuai dengan kita, dengan adat kita, dengan masyarakat kita ni. Kita mula situ dulu. Tak, laula ijtabaitaha. Tak, kenapa kamu tak pilih? Allah nak katakanlah wahai mak, aku hanya ikut apa yang diwahyukan. Ikut diwahyukan. Dan surah kita baca sebelum ni kan Allah Taala cerita mana-mana umat nak jadi rosak sebab apa? Sebab jauh daripada wahyu. Sebab jauh daripada wahyu. Dan Quraisy pun bukan ahlul kitab yang beriman sebahagian, tak beriman sebahagian ni. Quraisy pun gitu juga. Sebab Quraisy pun tok guru utama dia pun Yahudi juga. Mereka rujuk Yahudi juga. Jadi Allah Taala bagi itu sebagai sekarang ni bagi peringatan pada, katakanlah bahawa aku ni orang yang bagi peringatan yang nyata, sebagaimana Allah Taala suruh bagi peringatan pada kaum yang muqtasimin, Quraisy ni, orang Mekah ni, yang mana jadikan Quran ni 'idin. Tak, jadikan Quran ni pecah-pecah. Ajib. Dari surah Yunus mereka kata apa? Tengok dari surah Yunus kan.
Mereka kata iti bi Qur'anin ghairi hadza au badi, wahai Muhammad datang Quran lain ataupun ubah sikit. Tu orang Mekah. Itu jadikan Quran ni muktasimin, mana terpecah-pecah tu. Jadi Quran ni hadirin hadirat ajib. Tak. Quran ni kita tak boleh amal dia dengan apa dia? Ambil sebahagian dulu, ambil tak boleh. Dia seperti mana orang mukmin ni. Orang mukmin belakang ni kal jasadil wahid. Tak. Maknanya satu. Dia tak boleh pecah-pecah juga. Pecah kita jadi lagu ni. Tak. Quran pun begitu kan. Kalau Quran ambil sebahagian, dia jadi lemah. Jadi seperti kita sekarang ni, kalau mana sesuai dengan masyarakat kita, kalau mana sesuai kita ambil, gaya memahami. Tak. Kalau mana tak sesuai, kita berjaya mata buat tak tahu. Tak. Ni perangai ulama Yahudi dah. Ulama Yahudi. Tak. Jadi bila kita buat gini, kekuatan daripada Quran tu tak akan dapat. Kekuatan daripada Quran, bantu Allah, nusrah Allah. Allah Taala tidak akan satukan hati kita. Allah akan pecah belah kan. Seperti mana kita pecah belah wahyu dia kan. Faham tak? Ini kitab dia. Kitab paling agung dia. Dia bagi tahu pada kita. Tiba-tiba kita ambil sebahagian. Soalnya kita percaya otak kita lagi. Kita percaya keadaan kita lagi. Sedangkan kita siapa dia? Ajib nak. Wa rabbika. Allah Taala kata, tengok Allah Taala bersumpah. Wa rabbika, demi Tuhan kamu wahai Muhammad, la nas'alannahum ajmain. Kami akan tanya mereka belakang ni. Kau buat Quran lagu ni. Amma kanu yang apa yang telah mereka lakukan. Oleh kerana itu wahai Muhammad, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Oleh kerana asas cara royak ya. Apa yang diperintahkan, jangan sakot ni. Bermula ayat ni Nabi tak cara. Fasda' bima tu'mar ni, Allah nak kata fasda' bima tu'mar ni apa? Kamu bagi tahu ya. Jangan fikir lagi sesuai ke tak sesuai, ni Quran Allah. Kita terlampau fakih dah, fiqh aulawiyah panggil, fiqh aulawiyah, fiqhul waqi', konon-kononnya menyebabkan agama jadi lagu ni. Sebab kita ni lemah gitu. Tak. Fasda' bima tu Allah kata, tak saja. Bagi tahu saja apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, wa a'rid 'anil musyrikin. Tak secara pada orang musyrik, orang kritik tu. Dia Allah nak jamin pada Nabi, inna kafainaka almustahzi'in. Kami akan lindung kamu daripada orang yang mana persendakan tu. Siapa dia? Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan. Orang yang mana jadikan bersama Allah tu ada Tuhan lain. Fasawfa ya'lamun, Allah bagi tahu. Mereka akan tahu juga nanti. Mana akhirat nanti lah. Wa laqad nam, ataupun masa mati. Kemudian ayat 3 ayat terakhir itu pujuk Nabi. Tengok ajib. Wa laqad na'lam, sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad, annaka yadhiqu sadruka bima, bahawa dada kamu jadi sempit. Apa yang mereka kata, kritikkan. Nabi manusia. Manusia dia tak manusia. Tak. Bila orang kata lah, kata gila, kata pemecah belah masyarakat, mari. Orang jatuh cara orang jatuh, anak muda cara anak muda, orang tua cara tua, semua kritik Nabi SAW. Sebab tu Allah Ta'ala gambarkan keadaan Nabi kita ni. Ni orang buat kerja ya. Baru jadi lagu ni, kita baca saja ni. Tak. Sebab tu dia lepas baca ni, kena buat kerja gini juga. Kita kena lalui perkara yang sama. Walaqad na'lam annaka, sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad, apa yang mereka kata pada kamu tu yadhiqu sadruk, menyebabkan dada kamu jadi sempit. Fasabbih bihamdi rabbik. Oleh kerana itu untuk rilis tekanan itu, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kepada Tuhan kamu. Bertasbih. Ini hakikat tasbih ni. Sebab tu kita tak nak faham hakikat zikir ni. Kita tak akan dapat hakikat zikir kalau kita tahu kerja seperti mana kerja Nabi ni. Tengok Nabi suruh tasbih ni. Tengok ayat tasbih dalam Quran. Tak. Kita baca dalam surah Baqarah kan. Tasbih ni ada makam, kita kena tasbih seperti mana kita sebut. Kita kena sebut zikir pada Allah ni seolah kita sebut tokoh kita paling kagum sekali. Itu perasaan bila kita zikir. Dan Allah Taala beritahu Wadzukurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyad. Zikirlah pada Allah seperti mana kamu duk sebut orang-orang paling tokoh-tokoh paling kamu kagum sekali. Ketika mana musim haji lah. Orang Mekah musim haji duduk di Arafah ni duk buat. Duk cerita Duk cerita tentang tokoh-tokoh yang mereka kagum. Kecek penuh mulut kan. Sebab pukul 2 pagi tak apa lagi orang duk buat ni. Kecek tentang orang-orang kita kagum ni. Jadi ini Allah Ta'ala ajar pada kita, bila nak zikir pada Allah SWT, kita kena sebut seperti mana kita sebut cerita tentang orang yang paling kagum. Dan tu kita kalau duduk main zikir subhanallah subhanallah, kita tak tahu kabar dia subhanallah. Macam mana? Kita tak faham subhanallah kabar dia. Macam mana kita nak mari berasa tu? Sebab Allah Ta'ala kata zikirlah pada Allah seperti mana kamu duduk zikir, duduk sebut orang yang kamu kagum. Kita sebut ke haya dengan ustaz tu duduk kat rajin lah jumpa salat, nak duduk tu minum air sekali, habis cerita kau orang dengan rasa kemanisan, dengan rasa kelazatan cerita tu. Tak. Kesedapan. Jadi Allah SWT begitu. Itu salah satu zikir. Ni zikir juga ni. Fasabbih bihamdi rabbik.
Tak, Allah Taala bagi tahu, kami tahu apa yang mereka kata pada kamu tu menyedihkan kamu. Orang kritik, orang kata macam-macam. Kita nak islah, orang kita nak bagi kebaikan. Tiba orang kritik kita. Bila gak lagu ni, bila mari tekanan lagu ni, barulah hakikat zikir dapat. Kalau kita tak buat kerja lagu ni, patut kita duk zikir dah. Subhanallah, 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 subhanallah. Lama kita tekan ke sebab zikir Allah. Nabi Allah SWT tarbiyah Nabi dah. Bila kita dalam keadaan tekan zikir untuk rilis tekanan daripada keadaan-keadaan tu, kita tekan buat zikir tu, kita tekan. Panah punggung, subhanallah, lambat nak habis ni. Tekan sebab zikir pula. Sebab kita tekan dengan ibadat. Wa kum minas sajidin. Jadilah kamu bersama orang yang sujud dengan Allah SWT, orang sembahyang. Tak, mana zikir dengan sembahyang ni dua ibadat ni sebenarnya untuk rilis tekanan yang dihadapi oleh seorang dai. Oleh seorang dai. Lepas tu kalau kita tak buat kerja ni, kita zikir buat tu semaya kita jadi masalah. Sebab tu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa, kita dah heran. Kita ingat semaya tahajud ni ada untuk melengkapkan kita, untuk comel kita. Sebab kita tak faham, sebab kita semaya pun nak semaya lama-lama dah. Sebab jadi tak istiqamah. Sebab kita tak buat kerja sebab apa kita semaya tu. Dia semaya tahajud ni tak sebab apa, sebab kita dah pagi jumpa orang, siang hari jumpa orang, pujuk orang, dah letih dah. Tak ajak orang, tak kita dikritik macam-macam dah. Malam mengadu pada Allah SWT. Malam. Ni dakwah para anbiya. Tengok dakwah Nabi Nuh, surah Nuh, baca surah Nuh. Nabi Nuh gerak sikitlah mengadu pada Allah, cerita pada Allah. Para anbiya gitu. Sehari jumpa orang, malam cerita pada Allah. Dari doa kan? Tengok doa Nabi Nuh. Baca doa Nabi Nuh. So, tengok doa Nabi Nuh AS. Surah Nuh. Tak. Qala rabbi inni doa, tengok. Dua Allah Taala ceritakan dua ayat je. Nabi Nuh gerak jumpa orang. Tapi lepas tu kan, qala rabbi, berkata Nabi Nuh, wahai Tuhan aku, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam. Panjang lebar Nabi Nuh cerita pada Allah SWT. Ini cara untuk kita takarrub pada Allah. Dia cara paling cepat sekali. Cara paling cepat sekali. Sehari jumpa orang, malam dak menghadap Allah SWT, dak release kan, gapo lepas kan. Wa kum minas sajidin. Jadilah kita bersama dengan orang yang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala pada Nabi, wa'bud rabbaka hatta, fokus pada ibadat. Sebab tu dakwah dan ibadat barulah jadi mukmin yang sempurna. Dakwah dan ibadat. Dakwah ayat depan surah tu Allah nak ya wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Berkata orang Mekah, wahai orang yang mana diturun pada dia Quran, mu ni gila ni. Apa Nabi kena kata? Mak Nabi pergi jumpa dia. Pergi jumpa dia royak. Pergi jumpa orang tak suka. Tak. Orang kata macam-macam. Lepas tu Allah Taala turun sini pujuk Nabi. Tak tasliah pada Nabi. Akhirnya Allah Taala kata, bertasbih pada Tuhan kamu, wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta. Teruskan perbanyakkan ibadat. Jadi dakwah dan ibadat ni dua perkara untuk islah manusia. Islah untuk dia hampir pada Allah. Hatta ya'tiyakal, sehingga datang pada kamu al-yakin. Al-yakin ni tak ada khilaf dah. Al-yakin ni apa dia? Tak mati. Siapa mati? Siapa jumpa akhirat, sebagai akhirat. Tak. Bukan kata siapa datang yakin. Nabi yakin dah ni. Nabi Allah Taala bagi tahu dah ayat sebelum ni kan, ala bayyinatin. Afaman kana ala bayyinatin min rabbi. Apakah orang yang mana berada di atas petunjuk? Yakin dah. Qul hadhihi sabili, surah Yusuf kan. Katakanlah hadhihi sabil ad'u ila ala basiratin. Ala basirah, ala yakin. Nabi yakin dah. Sebab tu orang faham tak ngaji ke dak. Ni ada tempat kita ni. Dak. Set-set ke apa dia? Set-set semaya pakai niat. Ada lagi. Ayat ni dia ni. Tak, ayat apa dia? Ayat raf'ut taklif dia panggil. Dia bukan tempat kita seluruh dunia gitu. Biasanya golongan yang tasawuf apa dia? Tarikat yang sesat lah. Tugu dia tasyih dia bila siapa makam tinggi dah ke dak? Yakin sini. Tak. Terbuka alam malakut kata dia, maka taklif diangkat. Tak ada. Nabi tak terakak, dia boleh terakak. Tapi orang boleh percaya. Orang boleh percaya. Padahal sini semua fasih bagi tahu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga mati Allah. Bukan semua beribadat pada Allah sehingga datang pada bila yakin tak payah semaya di rafut taklif mana ada. Bahkan sebenarnya dari sudut akal pun tanpa nakal, tanpa Quran, tanpa sunnah pun tak. Satu orang bila sampai satu tahap tercabut taklif, maksud tercabut taklif lagu mana? Tak perlu bertanggungjawab dah, tak perlu mana boleh penuh agama. Sedangkan Allah Taala bagi tahu dari surah ni, tengok ni, wama kami jadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara dengan hak, dengan penuh kebenaran. Hak maksud hak seorang suami ada hak pada isteri dia, ada pada anak dia, semua ada hak-hak belakang. Macam mana sampai satu tahap oleh kerana hampir dengan Allah cabut hak.
Dekat jangan dah dalam surah ni sendiri Allah Taala bagi tahu. Tapi begitulah, orang boleh percaya juga gitu. Tengok Tok Guru dah. Waktu tu dia walaupun dia tak yakin, tetapi ni akidah dia sebenarnya. Tengok Tok Guru tu, sebab tu salah ngetina boleh, salah gapo-gapo sebenarnya kerana ada ni raf'ut taklif dah. Dia ni makam tinggi dah, yakin dah, tak perlu gapo dah, tak perlu semaya, tak perlu gapo, tak perlu dakwah yang sesat. Sedangkan ayat ni kalau sebenar kan, bayar ni ayat ni tu terpujuk Nabi. Ayat untuk pujuk supaya zikir hak menari lah. Tak. Sebagai ustaz kita ni, zikir menari, dalil boleh zikir menari. Dalil ke apa dia? Dalil hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun pada ayat Nabi menari sepanjang malam. Tak tengok sebab turun ayat tu. Tak. Ayat inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili la ayat alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu dia kata tu. Tu zikir menari. Tengok. Tapi orang boleh cakap sebab tokoh kecek kan, ustaz kecek kan. Tak. Nabi sebab tu bila kita ngaji sikit lah, dia tengok asbabun nuzul sikit, tengok Nabi ke tak. Kebenaran terbuka gitu, jelas gitu. Tak. Nabi bila turun ayat tu menangis sepanjang malam sehingga bila nak pergi nak qamat beritahu ya Rasulullah. Tak. As-salah tengok Nabi menangis. Tak. Bila tanya kenapa kamu nangis wahai Rasulullah, sedangkan dosa kamu telah diampun, dosa akan datang semua diampun. Nabi kata apa? Nazalat alayal bariyah, telah turun pada saya semalam ayat apa? Inna fi khalqis samawati. Tapi dia pusing. Ayat-ayat begini. Ini pun begini kan. Tengok. Sedangkan ayat ni sebenarnya Allah 3 ayat terakhir ni pas cerita pada Nabi untuk pujuk Nabi. Pujuk Nabi apa? Nabi tekanan dakwah, tekanan risalah yang Allah telah beban kepada Nabi ni. Tak sampai tahun ni, sampai surah ni turun kan, masih lagi Islam tak tersebar lagi. Tak bertahun-tahun kebimbangan Nabi susah. Tekanan Nabi hadapi. Allah Taala kata fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta. Tiba-tiba dia pusing kan. Jadi lagu lain. Tengok. Sebenarnya kalau tak tahu asbabun nuzul tak apa, tengok siap Quran akan apa terjelas kebenaran dia. Surah Suratul Nahl, surah An-Nahl. Surah An-Nahl surah Makkiyah juga, surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Ajib. An-Nahl ni gambar lebah yang mengeluarkan madu tu lah. Sebab dalam surah ni Allah SWT namakan surah ni lebah. Sebab dalam surah ni ada cerita tentang wahyu Allah SWT kepada lebah. Dan para sahabat panggil surah ni salah-salah panggil surah ni surah Ni'am. Surah tentang nikmat-nikmat. Sebab surah ni banyak cerita tentang nikmat-nikmat. Dan mereka panggil surah An-Ni'am. Ni'am. Dan lebah ni pun di antara nikmat juga, di antara nikmat yang sangat besar. Dia bapa Allah Taala namakan An-Nahl dalam surah ni. Memanglah kerana ada cerita An-Nahlu, tapi tengok bukan cerita An-Nahlu je ada dalam ni, cerita lain banyak juga seperti mana Baqarah juga. Tapi bukan saja ni. Tak mari daripada Hijr. Al-Hijr ni kita bagi tahu selepas Ibrahim nak peringat pada orang Mekah. Tak ancaman Allah SWT seperti mana dari surah Al-Hijr bagi tahu pada hamba aku Maha Pengampun Maha Pengasih. Tapi ingat dalam masa yang sama Allah ni azab dia pedih. Jadi Hijr ini simbol kepada dia kezaliman kaum Samud Al-Hijri. Mereka monopoli sumber air, mereka sekat Hijr, mereka halal orang lain daripada ambil air. Tak, sehingga orang lain tak boleh menanam, orang lain tersekat, menyebabkan tanam yang tak jadi, pasal jadi hamba. Dia monopoli kezaliman daripada tu. Seperti mana orang Mekah ni. Tak, orang Mekah telah buat zalim pada Nabi daripada orang yang beriman. Jadi sebagaimana Allah Taala telah binasakan kaum Hijr, tak, kaum Samud ni, maka kamu pun orang Mekah ni, tak, Allah dah peringat azab Allah begitu pedih sekali. Dan akhir sekali Allah dah pujuk Nabi surah ni. Surah An-Nahl ni, tak, mungkin lama dah kita baca daripada Araf lagi tentang wahyu, tentang Quran. Tak, ikut Quran, ikut wahyu. Soalan nampak wahyu macam payah sehingga kena perai apa. Mari surah An-Nahl. Surah An-Nahl ni simbol Allah Taala bagi tahu, tak, wahyu Allah tak susah sebenarnya. Wahyu Allah ni fitrah manusia. Tak, wahyu Allah ni ikut ya jaya. Seperti mana Allah Taala wahyu pada lebah ni. Tak, lebah makhluk yang tidak ada akal. Allah Taala bagi wa auhayna ilan nahli an ittakhidhi minal jibal. Dan Allah Taala begitu. Kami wahyukan kepada lebah. Allah Taala guna wahyu kan. Ajib ayat. Kami wahyukan kepada lebah an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rushun.
Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan min asy-syarri ma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula. Ni Allah Taala wahyu pada apa? Pada lebah. Allah Taala kata, kami wahyukan Tuhan kamu wahai Muhammad telah mewahyukan kepada lebahan. Gapo dia? Jadikanlah gunung-gunung rumah kamu. Begitu juga pokok-pokok dan apa yang dibina oleh manusia. Tengok. Boleh pegang madu ke tak? Allah Taala perintah. Allah Taala perintah tu bila manusia bina para-para ke tak? Untuk lebah buat sarai dia kan? Allah Taala perintah. Allah Taala kata, wahai lebah, Allah Taala bagi tahu, Allah Tuhan kamu telah wahyukan kepada lebah supaya jadikan gunung ganan ni sebagai rumah kan. Sarai dia. Begitu juga pokok-pokok. Begitu juga apa yang dibina oleh manusia. Apa yang dibina oleh manusia. Thumma kuli min kulli thamarat. Kemudian kamu makanlah daripada buah-buahan ni, daripada bunga-bunga ni. Fasluki subula rabbuki dhulula. Maka ikutlah jalan Tuhan kamu dengan penuh tunduk. Allah Taala ayat pada lebah. Lebah ikut ya. Bila ikut ya tak? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan. Keluar daripada perut dia ada minuman yang pelbagai warna. Daripada dia ada syifaa'un linnah, ada penawar. Ini nak isyarat pada kita. Tak, wahyu ni tak, sebenarnya kamu tak perlu fikir hanya. Tak, ikut saja. Allah Taala mana nak isyarat sampai tahap tu. Nak sampai tahap mana kalau kita ikut saja seperti mana lebah tu ikut ya kan. Ikut wahyu ni khair semata-mata, kebaikan semata-mata. Baik ya. Pertama-tama Allah Taala bagi itu Quran ni syifaa'un linnas, sama seperti mana madu ni. Syifaa'un linnas. Tak, madu tadi syifaa'un linnas, Quran pun syifaa'un linnas. Nak isyarat pada kita. Tak, supaya kita yakin mana Allah Taala guna binatang memang. Dalam Quran kerap kali Allah Taala guna binatang untuk tarik perhatian kita. Tarik perhatian kita supaya kita faham. Tak, bagaimana tentang kehebatan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Allah. Sini pun tak, surah An-Nahl tengok mula-mula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Pasti Allah Taala bagi tahu, pasti akan datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kamu gapo wahai hamba. Perintah gapo dia? Allah Taala janji. Tak, orang Mekah minta segera azab, tak segera. Pasti akan datang. Jangan kamu gaduh. Tak, Subhanahu, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Tak. Yunazzilul malaikata birruh minan. Dialah yang menurunkan kepada mereka. Allah lah yang turunkan kepada mereka. Birruh sini sama ada Jibril, sama ada wahyu Quran, boleh pula. Min amrihi, daripada perintah Allah. Ala man yasha'u min ibadi. Tapi zahir dia wahyu Quran. Allah Nabi yunazzil malaikat. Allah SWT perintahkan mereka supaya buat turun melalui antara mereka birruh, dengan wahyu ni. Wahyu dipanggil ruh. Sebab apa? Sebab wahyu ni untuk hidupkan jiwa kita, untuk hidup jiwa manusia. Daripada berdasarkan perintah Allah kepada man yasha'u min ibad, pada siapa yang kami kehendaki di kalangan hamba dia. Gapo dia? Maksud utama wahyu an anziru, untuk bagi peringatan annahu la ilaha illa ana fattakuni, bahawa tidak ada ilah, tidak ada tempat bergantung yang sebenar-benar melainkan aku. Maka fattakuni, maka hendaklah kamu semua jaga perintah aku. Dan dialah khalaqas samawati, dialah jadi langit dan bumi dengan penuh kebenaran. Ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi dia daripada apa yang disekutukan. Dia khalaqal insan, dialah yang jadikan manusia, asalnya daripada imani. Tengok, kalau cerita dia yang hebat kan, dia cerita tentang hakikat kita. Dia yang jadikan manusia. Dari surah sebelah daripada tanah liat hitam, ni daripada imani pula. Fa idza huwa tiba-tiba bila jadi manusia sempurna, dia bangkai pula. Dia bangkai. Tak sesuai. Hak ni tak sesuai. Ajib. Tak puas hati ya. Syaitan buatkan manusia ciri-ciri tak puas hati dengan Nabi, tak puas hati dengan Allah, tak puas hati dengan perintah Allah. Tak. Hari ni kita baca dalam Facebook. Tak. Seorang perempuan yang royak pada suami dia tak si suami dia ikut Nabi. Allah, macam mana dia boleh? Nabi yang mana Allah Taala bagi telah ja'akum rasulun min azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Dia tak khabar gapo tu daripada Nabi. Kita kalau tidak kerana Nabi ni, dia semua pokok, dia semua gawa dia. Kita kalau tidak kerana keperitan Nabi, susah payah Nabi. Nabi kau pergi belakang. Nabi tak ada. Nabi tak aja kena gapo dia? 2 hari isteri. Nabi tak aja kena 2 hari isteri. Tak. Semata-mata Nabi nak tunjuk pada umat semua. Nabi merah belakang. Nak tunjuk umat lagu mana nak hidup. Tak. Supaya setiap orang boleh ikut dia. Nabi sedia ambil satu keadaan
kehidupan yang mana cukup ringkas sekali, supaya manusia yang diuji dengan begitu sekali itu boleh ikut, boleh ikut Nabi. Tak boleh buat alasan, Ni manusia Allah khalaqal, asalnya manusia daripada iman pencampuran iman ni. Tiba-tiba dia jadi manusia sempurna, dia makan. Allah Taala kata, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni", ikutlah. "Wa ma atakum rasul fakhudhu." Ni Allah Taala bagi tahu. Tak peduli dia. Tak boleh. Asal daripada iman ni, bila jadi manusia sempurna, makan. Apa kena ikut rasul? Ajib. Tak. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha difun. Kemudian Allah Taala cerita tentang binatang ternakan ni, al-an'am. Sekali lagi, dalam Quran ni al-an'am. Tak. Bukan babi kita, al-an'am. Tak. Hak ni Allah Taala sentiasa sebut dalam Quran. Allah beritahu binatang ternakan khalaqaha lakum. Allah Taala jadikan dia ni untuk kamu. Tak. Tengok khalaqal insan, dia yang jadikan manusia min nutfatin fa idza huwa khasimun wal an'am. Begitu dia yang jadikan binatang ternakan khalaqaha, dia jadikan, mana takkid lagi sekali. Bila ayat khalaqal insan, lepas tu wal an'am sekali. Mana Allah jadikan manusia, Allah jadikan al an'am. Tengok kalau sudut bahasa Arab kan, Allah tak sekali sama kita dengan al an'am. Tak sekali. Cuma adat kita lah, lembu ni tak syirik ke apa kan. Sebenarnya itu bahasa kita sebenarnya. Bahasa Melayu kita ni, orang Melayu kita, simbol kebodohan ni lembu orang Melayu kita. Nak kan? Tak. Itu dari sudut bangsa, dia tak ada kaitan dengan agama. Sebab tu kita tengok jangan peduli. Tu. Tak. Dia masing-masing gapo dia? Masing-masing gapo dia bangsa lah. Kalau orang Arab, kalau lembu ni simbol kecantikan sebenarnya. Nak mata lembu kan. Biasanya mata lembu kalau nak puji orang Tina, mata mu seperti mata lembu. Kita puji orang Tina, kita mata seperti mata lembu ke? Tak, kalau tengok dalam syair-syair kan, kalau nak puji orang Tina comel, sebut mata seperti mata lembu lalu. Tak, terus tu tengok mata lembu comel je dah. Mata lembu, kita tak perasan, kita tak tengok. Kadang-kadang tak tengok. Tapi muka sudut pandai berbeza kan, sudut pandai. Betul juga orang kita, orang Melayu kita kan tangan panjang. Curi. Dah. Nabi tangan panjang ni kuat sedekah. Banyak sedekah. Dah. Nabi bagi tahu pada isteri dia dah. Orang mula-mula sekali akan mati. Dah, di antara kamu ni mula-mula sekali akan mengikuti aku, menyusuli aku. Orang mana tangan dia paling panjang sekali. Aisyah beritahu kami pakai ukur belakang. Nah, maknanya Arab tahu Nabi sana, bahasa nubuah. Aisyah beritahu kami pun pakai ukur belakang. Tengok siapa dia mati, Zainab ke siapa? Tak. Padahal dia paling pendek sekali. Tapi lepas tu bagi kami tahu, rupanya di kalangan kami dia paling banyak sedekah sekali. Rupanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tangan panjang ni banyak sedekah. Itu persepsi yang kita dina. Walau bagaimanapun al-an'am dalam Quran ni, kita bagi tahu Baqarah depan ni apa? Simbol apa? Simbol taslim pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu belajar. Sebab tu Allah Taala sentiasa sebut binatang ternakan. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manaf. Bagi kamu pada binatang ternakan itu Allah Taala bagi tahu apa? Dif'un. Untuk kamu apa dia? Untuk kamu memanahkan tubuh kamu. Jadikan pakaian. Kulit-kulit binatang itu sebagai pakaian kita, sebagai tempat duduk kita. Mana? Wa manafi'u, dan juga berapa manfaat lagi daripada binatang ternakan. Begitu juga wa minha ada di antaranya jadi makanan kamu. Walakum fiha jamalun. Dan bagi kamu pada binatang ternakan itu keindahan. Ni orang merah ni, orang merah kambing khususnya ni. Ni nikmat. Nikmat tu bukan kambing ya sebenarnya, bukan makan lah. Nikmat tengok dia. Walakum, Allah Taala bagi kamu pada ternakan kamu pada al-an'am ni jamal, satu keindahan. Hina turihuna wa hina ketika mana waktu pagi dia melepas diri nak pergi tubik daripada kandang, ketika mana masuk dalam kandang, galak tu nak anak kambing tak. Itu benda yang mana satu keindahan yang Allah Taala bagi. Wa tahmilu asqalakum, begitu juga kamu guna binatang-binatang ni untuk memikul untuk bawa benda-benda yang berat daripada satu tempat ke satu tempat unta ni, yang mana kamu tidak akan dapat bawa benda tu melainkan dengan begitu susah payah sekali. Tapi oleh kerana ada unta ni, kamu boleh berjalan, boleh pindah daripada satu tempat pada tempat yang sangat jauh. Inna rabbakum la raufur rahim. Sesungguhnya Tuhan kamu ni benar-benar raufur rahim. Allah Taala buat. Allah Taala tu kehidupan. Allah Taala buat binatang lebih besar daripada nak unta betul-betul nampak betul-betul apa dia?
tentang kudrat Allah. Begitu tinggi, besar dah. Kalau dia sepak tu orang tak boleh buat gapo kan. Kalau buat backing sebuah rimah pun singa dekat. Tak. Tapi tidak kan. Allah SWT buat kan. Jinak kan. Jinak ke mereka. Allah Taala bagi itu wadhallalnaha lakum. Kami tundukkan mereka pada kamu. Allah Taala tundukkan. Allah tundukkan. Begitu. Wal khayl begitu juga kuda. Tak wal bighal, tak bagal. Tak begitu juga hima. Begitu hima. Litarkabuha wa zina, untuk kamu naik dan untuk kamu buat perhiasan. Tak buat perhiasan kamu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Taala cipta apa yang kamu tak tahu. Banyak lagi. Sekarang ni Muhammad banyak lagi. Tak cipta Allah SWT yang kita tidak tahu. Kemudian Allah Taala bagi jamin. Lepas bagi tahu semua tu nikmat zahir kita. Tak nikmat Quran, nikmat kejadian, tak nikmat binatang ternakan, tak sebagai untuk mudahkan urusan kita. Tengok ni. Tambah lagi nikmat ni. Apa dia? Wa 'alallahi qasdus sabil wa minhajain. Dia Allah Taala di antara nikmat dia apa? Allah Taala terprojekkan ke atas dia. Apa dia? Qasdus sabil, untuk tunjukkan jalan yang lurus pada kita. Dia selain daripada jalan ada jalan yang tak lurus. Allah nak bagi tahu. Ada jalan yang terpesong. Allah bagi tahu. Ini pun Allah Taala buat putusan ni, bahawa Allah berwajib pada dia untuk bagi hidayah pada kita. Sebab tu Allah SWT Nabi bagi tahu dalam hadis kan, Allah Taala lah paling suka kau bagi keuzuran. Tak, supaya umat ni tak ada alasan. Tak. Sebab itulah Allah SWT hantar Rasul, hantar turun ke kita. Tak, supaya umat ni tak boleh buat keuzuran lagi. Tak boleh buat keuzuran lagi. Dan Allah Taala hantar Rasul, Rasul demi Rasul, kitab demi kitab. Wa 'ala Allah, sebab Allah Taala wajib pada dia ke apa? Qasdus sabil, jalan yang lurus. Dan ada selain daripada tu jair, jalan yang bengkok, jalan yang tak betul, jalan yang zalim. Walau syaa, wala bagaimanapun kalau Allah Taala nak bagi hidayah belaka, Allah Taala boleh. Tapi oleh kerana waktu sedar seperti mana kita baca dah kan, dunia tempat ujian. Ujian ni manusia kena ada ikhtiar. Tak, manusia sama diberi pilihan. 50 belaka, 50 ahli syurga, 50 ahli neraka. Sama saja. Keadaan tu Allah Taala tahu bagaimana dia ni diuji dengan kekayaan, dia ni diuji dengan kemiskinan, dia ni diuji dengan kesihatan, dia ni diuji dengan sakit, dia ni diuji gabung. Kadang-kadang buat kaya, kadang miskin, orang tolak, kadang sihat, kadang sakit. Ini semua ni Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, dia bagi tahu. Dia lebih tahu lagu mana nak atur risalah dia. Dia lebih tahu lagu mana nak uji kita. Dia Maha Adil. Huwallazi anzala minas sama'i ma'ah. Dialah yang menurunkan kepada kamu daripada langit air. Lakum minhu syarab, bagi kamu daripada air yang dia turun tu sebagai minuman dan sebagai siraman tanaman kamu. Yumbitu lakum, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman. Zara' ni padi, gandum, wa zaitun, begitu pokok zaitun, pokok tamar, pokok anggur, wa min kulli buah-buahan lain. Tak sebut wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayah, demikian itu tanda kebesaran Allah liqaumin yatafakkarun, untuk orang yang mana berfikir. Begitu juga dia yang tunduk kepada kamu malam dan siang, matahari dan bulan. Untuk faedah kita belakang ni. Wan nujum, begitu juga dak bita-bita musakharatun bi amrih. Dak Allah Taala atur belakang ni dengan perintah dia untuk kebaikan kita. Inna fi dzalika laayah, demikian tanda kebesaran Allah liqaumin ya'qilun. Tengok, yatafakkarun, ya'qilun. Wa ma daranakum fil ard mukhtalifan. Dan apa yang Allah jadikan kepada kamu di atas muka bumi dengan pelbagai warna. Warna pun satu nikmat juga. Najib tak sebut juga warna dalam surah Sabah ke dalam surah Fatir Allah nak sebut. Di antara nikmat Allah SWT ni pun sebut. Allah Taala jadikan untuk kamu di atas muka bumi ni mukhtalifan alwan, pelbagai warna. Nikmat. Ada tengok orang buta warna kan, dia tak tahu kan. Tak. Satu nikmat. Nampak indah dunia ni. Indah dunia ni. Inna fi dzalika laayatan liqaumin. Demikian itu tanda kebesaran liqaumin yang untuk orang yang pengajaran. Wa huwal ladzi, dialah yang tunduk kepada kamu laut ni. Tak. Litakulu minhu lahman, supaya kamu dapat makan daripada laut itu daging-daging yang segar, supaya kamu dapat keluarkan daripada laut itu perhiasan-perhiasan yang kamu pakai. Yang begitu kamu lihat kapal-kapal yang belayar yang begitu besar untuk cari kurnia Allah SWT. Mudah-mudahan kamu jadi hamba yang bersyukur. Dia yang pasakkan di atas muka bumi ini bukit gunung Ganan untuk kukuhkan kedudukan kamu di atas muka bumi. Dia yang alirkan sungai-sungai supaya kamu dapat petunjuk ni. Wa alamatin wa bin najm, begitu juga Allah bagi tahu supaya kamu dapat petunjuk. Dia letakkan alamat-alamat, tanda-tanda kamu jadi kenal jalan-jalan. Begitu juga dengan bita-bita wa hum yahtadun, manusia dapat petunjuk berjalan dalam musafir, dalam safar mereka. Afaman yakhluq kama la yakhluq. Tengok Allah Taala tanya, adakah sama zat yang mencipta segala sesuatu seperti mana yang tak mencipta? Yang kamu sembah tu cipta apa dia? Tengok dalil mari ke tak? Malaikat ke, para nabi ke yang disembah kan? Tak, salihin ke, tak kira siapa manusia anggap baik tu cipta apa dia? Mereka ada cipta apa? Tak ada nak ayat kan?
Allah tanya, afaman yakhluq kama la yakhluq, adakah sama zat yang mencipta, yang boleh mencipta dengan zat yang tidak boleh buat apa-apa? Apalah tak ambil pengajar dia buat bagi semua juga kan. Wa in ta'udu nikmatallah, sekiranya kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat hitung. Ya. Innallaha la ghafur, Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wallahu ya'lamu ma tusiru. Tengok cerita tentang Allah. Nikmat Allah, nak suruh kita puas hati dengan wahyu Allah, dengan perintah dia. Sebenarnya semua cerita tentang kudrat Allah, supaya kita puas hati dengan pentadbiran Allah, sikah dengan perintah Allah. Bila cerita tentang ilmu dia, supaya kita yakin dengan perintah dia. Semua kait dengan situ sebenarnya. Wallahu yang dialah yang tahu apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu nyatakan. Walladzina yad'una min dunillah, dan mereka yang kamu yang seru selain daripada Allah tu, la yakhluquna syai'an, mereka tidak ciptakan apa-apa, wa hum yukhlaqun, mereka dibuat. Tak ada. Sama ada khayalnya seperti mana orang reka dah, manusia tangan ada lapar ke, tak, tangan ada banyak muka gajah ke, muka apa, tu reka belakang. Tak, benda tak ada hakikat. Itu dia cipta. Dia dicipta. Amwatun ghairu ahya, Allah Taala beritahu kamu suruh daripada Allah Taala tu amwat, mati belakang. Tak hidup, benda tak hidup. Wa ma yash'urun ayyana yub'atsun, mereka tak khabar pun bila dibangkitkan, mereka tak tahu. Ilahukum ilahun wahid, ilah kamu yang sebenar adalah ilah yang esa. Falladzina la yu'minu bil akhirah, orang yang mana tak beriman dengan akhirat ni, qulubuhum munkirah wa hum mustabin. Ni Allah bagi tahu, bila satu orang tu tak ada akhirat dalam hati dia dah, bila cerita tentang perkara lagu ni dah, qulubuhum munkirah, hati mereka akan mungkir sebab apa zulum mak. Tu Allah bagi tahu, wa hum mustakbirun, dia mereka rasa sombong. Sebab tu kita jangan pelik dia titik tolak dia buat apa orang, bila Allah Taala lagu ni sebahagian beriman, sebahagian tak. Tak ada bagi tahu orang yang mana tidak ada akhirat. Sebab tu qadhiyah akhirat kena hidup dulu. Tak kena bagi dulu, kena sesar dulu masalah akhirat. Tak, kena adanya akhirat. La jaram anna Allah, pasti sekali Allah SWT tahu apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka nyatakan. Dan Allah Taala tidak suka orang yang takabur. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum, bila dikata pada mereka, madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan kepada Tuhan kamu, maka mereka jawab asatirul awwalin. Bagi ada orang yang belakang, khurafat. Cerita akhirat ni khurafat. Tak. Liyahmilu awzarahum kamilah, supaya mereka menanggung segala kesalahan mereka dengan sempurna pada hari kiamat. Begitu juga wa min awzaril ladzi, kesilapan orang yang mereka sesatkan, mereka tanggung juga kan. Orang itu pun tanggung dosa dia sendiri juga. Tak. Kita bertanggungjawab terhadap amalan kita masing-masing. Kita bertanggungjawab terhadap amalan kita, dia terhadap kesal bagi amalan kita. Kita bertanggungjawab terhadap perkataan kita, dia kesal bagi perkataan kita. Setiap orang. Kita bukan semata-mata bertanggungjawab terhadap amalan kita, tapi kesal bagi amalan kita tu kita akan bertanggungjawab juga. Baik dan buruk. Baik, kita akan dapat kesal daripada amalan baik. Kita akan dapat manfaat daripada amalan baik kita sendiri. Dia kesal bagi amalan baik kita. Kita ajar, kita tolong orang, kita akan dapat kesal daripada amalan. Begitu ke amalan buruk kita, kita akan tahu. Begitu kesal bagi amalan buruk kita, kita ajar keburukan, kita akan tanggung. Allah Taala bagi tahu. Tu konsep dia ada. Konsep dia. Asalnya setiap orang bertanggungjawab terhadap amalan masing-masing. Ni mereka yang mana ingkar lagu ni, dia akan bertanggungjawab terhadap dosa dia, dan juga pada hari kiamat nanti dia bertanggungjawab terhadap kesal bagi kesesatan yang dia buat tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazun, sungguh buruk apa yang mereka tanggung itu. Qad makara alladziina min qablihim, sesungguhnya orang sebelum mereka juga telah buat perancangan untuk hapus nabi, untuk hapuskan perintah Allah SWT, hukum Allah SWT, kitab Allah. Fa atallahu bunyanahum min alqawaid, lalu Allah Taala telah timpa pada mereka perintah Allah Taala telah timpa ke apa? Azab yang mana Allah Taala telah putuskan. Tak. Ayat lagu mana? Allah Taala begitu. Orang sebelum mereka ni, sebelum orang Mekah, sebelum surah ni diturunkan, sebelum ketika mana Quran ni diturunkan, Allah Taala beritahu orang sebelum mereka, umat-umat terdahulu, mereka juga buat perancangan untuk hapuskan nabi mereka, untuk hapuskan orang mukmin. Lalu Allah Taala telah timpakan azab. Azab itu telah menimpa mereka di tempat mereka yang mereka bina tu. Bangunan yang mereka bina tu, bangunan itu Allah Taala putus sendiri. Maknanya Allah Taala bagi tamadun untuk mereka bina tu, Allah Taala peracun sekali dengan mereka sekali. Wa atahumul azab, dia telah datang pada mereka azab dalam keadaan mereka tak khabar, mereka tak sedar, dia sibuk-sibuk. Mereka duk bina, duk pahak bukit, duk pahak rumah dengan bukit, duk bina keindahan. Allah Taala putus, Allah Taala azab mereka dengan apa yang mereka bina tu. Allah Taala bagi tahu. Bila datang azab Allah, summa yaumal qiyamah, kemudian di hari akhirat pula, yukhzihim, Allah SWT akan hina mereka. Allah Taala kata, buat gapo? Allah Taala katanya, gapo dia telah buat? Gapo dia? Kena tanya di akhirat gitu kan, Allah dihina.
Wa yaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum. Dan akan ditanya, di mana sekutu-sekutu yang kamu dakwa sekutu aku tu? Yang mana alladhina kuntum tusyaquna fihim? Yang mana kamu kerana perkara tu kamu telah derhaka pada perintah rasul-rasul yang diutuskan. Qala alladhina utul ilm, maka berkata orang mana diberi pada mereka ilmu, innal khizyal yawm wasu' 'alal kafirin. Sesungguhnya kehinaan yang sebenar, kehinaan pada hari ini, hari akhirat. Wasu' dan gitu keburukan yang sebenar kepada orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina tatawaffahumul malaa'ikah, orang yang mana dimatikan oleh para malaikat, diambil nyawa oleh malaikat dalam keadaan dia menzalimi diri mereka. Orang lagu ni fa'alqawus salam ma kunna na'malu min su'. Mereka bila pergi akhirat kan, mereka cuba nak selamatkan, nak berdalih, nak bagi tahu ma kunna na'malu min su'. Kami tak pernah syirik dengan Allah Taala, kami tak pernah seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bala, Allah nak bagi tahu, bahkan innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah Taala tahu apa yang kamu buat. Oleh kerana itu fadkhulu abwaabah, silakan masuk neraka jahanam. Tengok bahasa fadkhulu ni, silakan masuk mana? Masuk dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Falabi sama sual mutakabbirin, sungguh buruk dak tempat tinggal orang yang takabur. Wa qila lil ladina taqaw madan, dan dikata pula ni Allah Taala buat perumpamaan orang balik akhirat dalam keadaan derhaka lagu mana, orang balik akhirat dalam keadaan beriman lagu mana. Ni orang beriman pula dikata pada orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang Tuhan kamu turunkan? Qalu khairan, ni dah qalu khaira, apa wahyu daripada Allah? Khair belaka, bukan tak sesuai. Ni bahaya. Nampak ringkas gini, tapi ni hakikat dia. Tak. Wakil ladina, dikata pada orang bertakwa, madza anzalakum. Ni keadaan lagu ni lagu mana perintah Allah Subhanahu taala? Lagu mana perintah Allah Subhanahu taala? Tak. Kita kata tak sesuai, bahaya kita. Tak. Ni orang mukmin, orang bertakwa, Allah kata bila ditanya apa berkenaan dengan perintah Allah, khaira, baik belaka. Lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, iaitu orang yang mana melakukan amalan yang terbaik pada kehidupan dunia ni, hasanah. Wala darul akhirati khair, dan mereka di akhirat nanti lebih baik lagi dibalas. Wala ni'ma darul muttaqin, dan sebaik-baik nikmat untuk tempat tinggal orang muttaqin. Gapo dia? Jannatu adnin, syurga adnin, yadkhulunaha tajri, mereka akan masuk dalam itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, bagi mereka apa yang mereka nak. Lahum fiha ma yashaun, bagi mereka apa yang mereka nak. Nikmat tak muda selama-lamanya, sihat selama-lamanya, tak ada kecil manis dah, tak ada darah tinggi, tak ada makan, nak makan kambing tak perlu urusan kolesterol, tak ada. Kolesterol pun tak ada. Tak, semua original. Allah Taala bagi tu badan yang sempurna. Badan yang sempurna. Orang semua sempurna belaka, orang dawa tu tulang besi semua. Tak ada. Sempurna belaka. Baik tak. Orang yang sempurna Nabi bagi tahu. Tak ada tidur baik Tak ada tidur dah. Tak buah hidup. Senapah. Senapah lagi. Akhirat, kehidupan akhirat. Tengok Nabi kita contoh. Dan kita tengok dah ke mana. Kekal ke cerita Nabi jadi pemimpin kita sampai sekarang. Tengok Hubati, tengok Abu Lahab. Mana Abu Lahab? Mana Firaun? Mana Qarun? Mana orang dulu-dulu hebat-hebat kan? Kaum yang kata siapa lebih hebat daripada kita? Orang itu kita tak kenal. Tak ada nilai kan? Seperti mana tahu wujud dia seperti tak pernah. Seolah dia tak pernah wujud di atas muka bumi, tapi dia diazab ni Allah Subhanahu taala. Sekarang giliran kita baki masa ni. Ni Allah bagi tahu. Sebab tak nak royak ni mak gambar dalam syurga ni. Allah Taala begitu tempat sebaik-baik tempat untuk orang muttaqin. Gambar dalam syurga ada ni, gambar dalam syurga ni. Air yang mengalir di bawah sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Ni yang boleh royak. Gambar lagi apa? Air yang mengalir, air sungai, kebun-kebun. Sebab tak nak royak. Royak kita tak faham juga. Lahum ma yasha'un lahum fiha, bagi mereka dalam syurga tu apa yang mereka nak boleh belaka. Allahu akbar. Dia kemahuan kita berdasarkan ilmu kita. Manusia ni satu. Cuba tanya anak kita umur 3 tahun, nak ke apa dia? Skrin ya. Tu dia mungkin ada benda lain. Dia mana tahu nilai macedih, mana tahu tak ada. Nilai RM10 tak tahu. Dia tahu ke apa dia? Skrin. Kita tolak main tu ya. Apa tahap dia tahap tu. Bahaya. Sebab tu Allah kata tak pandai. Kita yang suruh hebat kita nak go ni. Kita tak tahu. Sebab tu kena pergi syurga dulu. Jadi mukmin tengok dulu, tak pergi ziarah syurga orang lain. Banyak benda lagi. Banyak benda lagi, benda yang mana Allah SWT akan zahir kepada kita. Sebab tu kita jangan terhad kehidupan dunia kita sini. Mikir semata-mata dunia, tak ada. Quran betul kita. Ni cara Quran bina Nabi daripada sahabat. Itu yang menyebab mereka boleh sekadar hidup atas dunia ni. Walaupun Rom dia pasti jatuh kira. Kehidupan tak berubah kan. Ibnu Umar tak berubah kan. Ibnu Umar sudah gaji dia besar. Dalam musnad Ibn Syaibah, Ibnu Umar ni seminggu sekali beli kambing. Seminggu sekali ke tiap hari beli kambing dia.
tiap-tiap hari sebeli kambing, jamu orang makan. Dia makan seperti mana zaman Nabi. Dia tak berubah. Tengok dia, tak si berubah. Tapi tengok, muka kesenangan ada dah, kira jamu orang. Tiap-tiap minggu dia beli hamba didik bebas, beli hamba. Kelebihan banyak kan? Mana guna memang untuk bina akhirat sungguh. Ni para sahabat. Kehidupan dia tak berubah. Makan minum tak berubah. Tak. Baru anak yatim, cari anak yatim. Dia tak akan makan selagi anak yatim tak ada. Itu dia buat cara gitu. Mana semua mak Nabi wayak kelebih-kelebih kan. Bila ada harta kan, dia guna sepenuhnya. Tak. Dia tidak akan makan dalam hidangnya tak ada anak yatim. Dia buat keputusan lagu tu. Tak. Mana orang syekh orang nampak akhirat. Bila Allah Taala bagi dunia pada dia, tak. Dia guna sepenuhnya untuk bina akhirat. Sebab apa? Sebab mereka jelas lahum fiha ma yasha. Dalam syurga ni apa dia kita nak. Kadzalika zillahul muttaqin. Demikianlah Allah Taala sediakan untuk orang muttaqin. Sebab tu nak jadi muttaqin ni apa dia? Sifat ke tak? Sentiasa tak tergesa dengan orang lain, tergesa dengan Allah dan Rasul. Alladzina tatawaffa, kemudian Allah gambar ke orang muttaqin masa dia nak mati ni. Masa kita nak mati, alladzina, mudah-mudahan Allah Taala masuk ke kita. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Orang yang mana? Orang yang baik-baik ni, bila malaikat mari nak ambil nyawa dia, yaquluna salamun alaikum. Lalu mereka bagi tahu salamun, sejahtera ke atas kamu. Udkhulul jannah bima kuntum, silakan masuk syurga bima kuntum ta'malun. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala. Ni ayat seterusnya ni kembali semula hujah Nabi dengan orang Mekah, dengan orang negeri orang kafir. Quran dengan mana habis dah pergi akhirat, mari ke dunia semula. Hal yang dulu tidaklah mereka tunggu. Siapa dia mereka tu orang kafir lah. Tak. Hok minta dengan Nabi disegerakan azab. Orang mari azab lah. Tak. 10 tahun lepas lagi dia ayat cerita tentang azab-azab. Orang mari azab lalu. Tak. Kalau kita nak sekarang dunia, sekarang kita nak. Ni orang-orang yang nampak dunia. Tak. Jadi Allah hal yang mereka tu tidak tunggu malaikat apa? Anta'tiyahumul malaikah. Datang pada mereka azab. Ataupun Allah Taala datang ke keputusan mari azab terus. Mari kepada mari ujar batu, mari tepikkan. Kadzalika fa'ala alladziina min. Demikianlah kami telah buat pada orang sebelum mereka. Wa ma zalamahumullah. Allah Taala tidak pernah buat zalim, tapi mereka sendiri yang pilih kezaliman itu. Kewarasan diberi tak seguna langsung. Fa asabahum sayyi'atu ma amilu. Lalu telah menimpa mereka keburukan dengan sebab amalan yang telah mereka buat, dia telah menimpa mereka apa yang mereka mempersendakan. Fa qala alladziina asyraku. Ni orang syirik pun berhujah ni. Lau sya Allah ma abadana min duni min syai. Kalau Allah Taala tidak kehendaki, nasal kita tak akan semua ni. Dalil lagu tu pula. Dalil jadi itu Allah Taala redha. Tak. Dalil. Allah Taala no. Kalau Allah Taala berlaku buat kan? Tak. Kalau Allah Taala tidak dia silap guna. Tak. Dia guna kan tentang kudrat Allah SWT untuk membetulkan apa dia? Kesesatan yang dia buat. Tak. Dia gunakan kudrat Allah. Dia kata walau sya Allah ma abadana. Kita lalu dah surah Al-An'am ni. Walau sya Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Orang Mekah bagi tahu pada Nabi, kalau Allah Taala kehendaki, kalau Allah taksir lagu ni, dak taksir kami syirik dengan dia. Benar Allah Taala taksir. Dak, nasal kita tidak akan syirik. Kita tidak akan haram ke binatang-binatang ni. Kalau Allah Taala taksir. Ini tak ada berlaku apa-apa ni Allah Taala nak ni. Seperti mana Allah Taala taksir Kaabah tu dirobohkan oleh Abrahah kan? Tu dia hujah dia tu. Kecek kedai kopi tu lah. Mahami kedai kopi dia. Dalil dia. Kaabah kita, ingat tak Kaabah kita dulu tu. Bila Abraham nak mari serai. Allah tak kenal kan tak? Tak boleh perabuh kan? Allah nak hapus kan? Ni 360 berhala di atas Kaabah ni. Cotik atas Kaabah ni. Tak ada apa-apa. Allah tak marah. Allah tak nak lagu tu. Oh kita nak marah. Lepas tu seru pula jadi pula kan. Kemarah jadi kan. Sakit jadi, nego jadi, kisu remon ni. Tengok. Allah tak ada jawab lagu mana? Allah tak tanya orang Mekah. Kamu suruh selain berdoa, siapa dia ajar? Tak ada. Tengok Quran. Sini Allah tak jawab sebab jawab dah sebenarnya. Allah tak tanya, nabi mana? Kamu suruh selain Allah SWT, nabi mana ajar? Kitab mana ayat? Hasil kajian mana? Tak boleh nak jawab ya. Tak, rekaat belaka, rekaat daripada terdebar mereka. Sini Allah Taala berkata, mereka dak walau sya Allah. Kalau Allah Taala taksir, ma abadana, nasal kita tak akan seru selain daripada dia. Min syai' nahnu wala, begitu juga kami dan juga terlebar kami sebelum ni, wala haramna min duni, dan kita tidak akan haramkan selain daripada yang Allah SWT sedikit pun. Allah nak kata kadzalika fa'alal ladzina min. Begitu orang sebelum mereka gitu juga. Umat Nuh, umat Hud, umat Saleh gitu, dakwah yang sama kan. Tapi yang Allah Taala tanya mereka tu, siapa dia ajar? Ni nak tahu. Pucuk dia siapa dia dulu. Tak. Pucuk dia siapa dia dulu.
Fahal 'ala ar-rusul illa al-balaghul mubin. Dia tidaklah rasul ni melainkan penjelas dengan yang nyata. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Sedangkan Allah Taala bagi tahu kami telah hantar rasul daripada Nuh, daripada Adam sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bagi tahu kami telah hantar semua pada umat ni rasul bagi tahu apa? Semualah hanya Allah, wajtanibut taghut. Jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Faminhum man hadallah, ada di antara mereka yang mana diberi hidayah pada Allah. Faminhum man haqqat alaihi dhalalah. Tengok. Ada di antara mereka Allah Taala bagi hidayah apa? Mereka nak hidayah. Faminhum, ada di antara mereka man haqqat alaihi dhalalah. Mereka wajib ke atas dia ni kesesatan. Apa wajib? Sebab jalan yang dia pilih. Itu dah. Allah Taala kan dia lebih rahim, lebih kasih pada hamba lebih daripada kita kan. Makhluk manusia ni iyalullah, keluarga Allah. Allah Taala perintah pada kita buat baik pada seluruh makhluk ni. Sebab apa? Ni keluarga dia. Allah Taala lebih sayang lebih pada kita. Jadi Allah Taala bagi tahu ada di Allah Taala hantar rasul-rasul bagi tahu semua Allah jangan ikut tagut. Ada di antara mereka yang mana dapat hidayah, Allah Taala bagi petunjuk. Ada di antara mereka Allah Taala bagi itu wajib ke atas dia kesesatan. Apa? Sebab kewarasan semua tak ada guna kan. Seperti mana kita buat sama contoh kan, ada satu orang yang mana budak sekolah tak pergi sekolah, tak baca, tak buat apa, wajib sesat. Macam mana? Kalau cikgu we lulus juga kan tak? Cikgu jadi zalim. Bawah ni ada budak ni sungguh-sungguh ni. Kita royak dia mari sekolah belakang, mari buat kerja sekolah, buat gini-gini. Sebahagian pelajar tak dengar kata, buat kerja sekolah, tak suruh sembahyang, buat latihan, mari semua tak mati gini-gini tak. Orang dia main, dia baca apa-apa. Ni Allah bagi. Tiba-tiba hak ni nak lulus juga. Mana boleh zalim. Wajib kata dia, wajib tak lulus lah. Sebab jalan dia ambil tu. Semudah tu sebenarnya wahyu. Tak, sebab tu dia tak perlu falsafah tinggi-tinggi sangat. Gini Allah bagi tahu pada kita tak. Wajib kata dia sesat. Haqqat alaihi dhalalah. Wajib ke atas dia kesesatan. Wajib orang lagu ni. Orang lagu mana yang Allah cerita sebelum ni? Bagi pendengar yang tak guna, bagi penglihatan tak si. Mari royak betul depan mata paling. Tak si tu. Tak si. Paling. Apa nak bagi nak masuk syurga lagu mana? Allah Taala bagi tahu fasiru fil ard, jalan di atas muka bumi. Tengoklah bagaimana kesudahan orang yang mana mendustai para rasul. Tahris ala hudahum, sekiranya kamu nak mereka hidayah wahai Muhammad, fa innallaha la yahdi man yudhil. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang yang pilih kesesatan. Tengok. Walaupun kamu nak lagu mana, macam cikgu kan? Ni mudah kan? Kita mudah. Cikgu kalau boleh cikgu kan? Tak kalau boleh KPI dia nak semua pelajar satu puas tu. Nak satu puas tu. Tahris ala hudah. Kalau kamu sangat ingin mereka berada di atas petunjuk, tapi fa innallaha la yahdi. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang yang pilih kesesatan. Kalau Allah Taala bagi juga jadi tak adil. Jadi tak adil. Wa ma lahum min nasirin. Dia tidak ada bagi mereka sebagai penolong. Wa aqsamu billahi jahda imanihim la yab'asullahu man yamut bala wa'dan. Mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka bersumpah apa? Mana ada. Bila mati mana hidup semula? Tak ada. Ni la yab'asullahu man yamut. Bala bahkan wa'dan alaiha. Ni orang Mekah kan ada kerana cerita-cerita tentang akhirat ada jadi bagi dongeng dah. Bukan tak ada, Allah sama kita dah, kita lalu dah kan dah. Mana cerita tentang akhirat ada pada orang Mekah, tapi cerita tu oleh kerana lama dah dia jadi cerita dongeng. Cerita dongeng. Jadi cerita dongeng tu jadi hakikat pula. Jadi bila bagi tahu akhirat, Allahu akbar. Dak. Mereka bersumpah la ya ba'asullah. Mereka bersumpah dengan sungguh, mana ada akhirat? Oh mati tak ada hidup belaka. Mati belaka. Tak. Bala wa Allah Taala kata bala bahkan wa'dan alaihi haqqan. Janji Allah ke atas dia wajib hak akhirat. Wajib. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia ni tak reti. Liyubayyana lahum alladhi yakhtalif. Bapa Allah Taala kata kena ada akhirat liyubayyana, untuk Allah Taala jelaskan semula pada manusia alladzina yakhtalifuna fi mana berselisih. Tak tetap kebenaran masa kehidupan dunia ni. Wal ya'lamu alladzina kafaru, supaya kafir tahu bahawa mereka ni pendusta. Akhirat pasti. Innama qauluna li syai'. Kemudian Allah mula tunjuk kudrat dia. Sebenarnya Allah Taala kata, kami nak buat gapa-gapa, idza aradna, bila kami nak an naqul lahu, cukuplah kami kata kun fayakun. Ni kudrat Allah. Ni haji. Ni Allah kita. Tak payah kan? Ya Allah yang Hayyu Qayyum, yang Maha Hidup, yang segala kehidupan ni bergantung pada dia. Bila kita tak perintah apa pun keadaan, cakap dia sia-siakan kita. Dia zat yang lagu ni. Tak. Kudrat dia kun fayakun, jadi ngalu. Jadi cipta apa-apa pun. Ni Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hajaru fillah, dan mereka yang mana hijrah. Ni mula targhib. Mana surah ni dah gapo dia akhir dah tahun ke-12 ke kenabian.
Tak, selepas surah Isra dah jauh kan ni. Jadi nak gapo dia? Nak hijrah dah. Mula dah buat persiapan bina jiwa. Quran kita biasanya. Tak. Mula ditarik-tarik supaya hijrah. Dan sebagai sahabat sudah hijrah dah ke Habsyah. Tak. Jadi bagi tahu sebab nak hijrah ni payah ni, tinggal belakang. Kerana agama yang baru dianuti sekarang ni. Allahu Akbar. Mujahadah. Sebab tu kena belajar nak kita akhir zaman ni kan tak. Mari Imam Mahdi, mari Nabi Isa nama kita kan. Tak. Betul kan? Bagi koyak ke tak? Kawan tunggu Nabi Isa mari tunggu. Koyak kita pergi lalu. Tak boleh lah. Kalau kita duduk dalam kita selesa dengan kehidupan kita ni bahaya. Kita tengok dalam Quran kan, Nabi-nabi semua mari ni orang pesenda belakang. Dia masih suasana lebih kurang gitu ya. Nabi Isa mari kita dalam kepala kita gambar ke macam-macam kita gambar ke tak? Tak. Bila mari masuk dalam WhatsApp kita, lagu ni je kan Nabi Isa. Nak pergi rasa tak berbalai pula rasa. Pada tengok dalam WhatsApp sudah ada. Sudah. Tak. Suasana dia memang lagu tu. Dia berkata pada subhanallah ni. Tak, sebab tu amal kena ada dalam rumah kita ni, amal yang kena ada. Bina keluarga. Siapa dah masa dah kita pujuk selu-selu, kita dengan isteri kita pujuk, buat jadual dalam rumah kita. Biar jalan tak jalan nombor 2. Tapi ada musyawarah nikah. Dah, rumah kita ni kena ada amalan, kena ada baca hadis-hadis Nabi, kena baca kisah sahabat, kena ada halqah Quran dalam rumah kita, dia kena ada jadual semaya tahajud. Dah, semaya malam rumah kita kena ada. Buat jadual. Ni nak tu balik belakang nak raya ni dah. Balik kan dah. Subuh tu musyawarah dah. Dah. Siapa nak malam lepas isyak tu siapa dia? Dah. Sebelah pukul 1 siapa dia? 1 pukul 3 siapa dia? Siapa? Dah. Semayang malam. Sama ada kita tapi bunyi beg kena pergi masjid belakang. Mana tu jatuh ke? Dah. Semua ni kena peramat belakang. Kita kan memerintah dalam rumah kita. Kita sebagai ketua kan dah. Cakap malu Allah, ngam natu malu Allah dah kan. Dah. Pas nak bina negara Islam lagu mana? Pas kita duk kritik pemimpin atas rasa apa dia? Duk kritik pemimpin atas rasa apa? Dah, kita jadi kena sindrom penyakit ya kita. Benarnya kalau kita duduk atas tu patutlah ya dengan dia. Takut lebih tu daripada kita. Betul orang duduk atas tu walaupun tak betul kita kata, tapi kalau baca kehidupan hari-hari dia dah. Oh, penat tu. Pukul 4 pagi bangun dah. Kita bangun mai subuh, lepas subuh ping pula. Banyak buat bing kita. Demo tu pukul 4 bangun dah. Dah, kena buat gapo-gapo dah. Lepas subuh hijab tu musyawarah dah. Lepas tu musyawarah pula, bahasa musyawarah pula. Musyawarah macam, gerak macam. Penat, kan rehat juga. Hendak dunia tu. Lepas kita nak agama, relax. Mula tarik tu ayat berkenaan dengan hijrah. Walladzina hajaru fillah. Allah Taala bagi. Siapa dia hijrah kerana Allah. Min ba'di ma selepas dia dizalimi di Mekah ni, ditekan. Allah Taala bagi jaminan la nubawwi annahum fid dunya. Kami akan sediakan tempat ke dia di dunia ni hasanah. Allahu Akbar. Ni haji. Dah. Sebab kita kenapa hebat kita tengok sahabat kan. Kalau kita dengan semangat ke tak? Imam Mahdi mari bunyi kata duduk mana? Duduk mana kita nak pergi? Syria ke Iraq ke duduk Aceh tak? Kita pergi dengan semangat ke? Dengan semangat pergi. Dengan semangat, gigi susah sana. Tak, makan 2 hari sekali boleh makan. Sudah. Baca Quran Allah Taala tarik tak? Dan nubawi annahum fid dunya hasanah. Allah Taala bagi tahu orang yang mana hijrah. Allah SWT bagi kabar kehidupan yang hasanah. Kita faham hasanah agak jadi senang gitu tak susah. Sebab tengok sahabat. Tengok Nabi hijrah ke Madinah lagu mana? Ni ayat ni pada Nabi daripada sahabat dulu ni. Ni, Nabi bila hijrah ke Madinah lagu mana? Bukan setakat dia susah. Orang Madinah kau susah. Qasi pula. Lepas tu berlaku Badar kau susah, berlaku Uhud kau susah. Bertahun-tahun susah. Tapi Allah nak kata kehidupan hasanah. Hasanah ni apa dia? Dapat amal perintah Allah dengan sempurna, tak ada tekanan, tak ada orang ganggu dah. Tak ada kan? Tapi dari sudut kalau kita faham dunia hasanah ni dengan kemewahan dengan dunia, maka kita dalam musibah. Hasanah dalam kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa dia hasanah? Hasanah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat taat perintah Allah dengan sempurna. Dapat taat perintah Allah dengan sempurna dari kehidupan ni. Diberi kaya pun boleh taat perintah Allah dengan sempurna juga. Sakit pun dapat taat juga, sihat pun dapat taat. Ini kebaikan hasanah di dunia ni. Baru kita tak jadi pening. Kalau kita mai buat hijrah tiba-tiba jadi khusus. Mata kita lagi balik. Tak ada. Mata jadi apa putus asa. Putus.
hasanah. Tidak. Hasanah ni apa? Hasanah di dunia ni, apa pun keadaan kita dapat taat perintah Allah dengan sempurna. Dapat taat perintah Allah dengan sempurna. Tak. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ajrul akhirati akbar. Dan wala ajrul akhirati akbar. Dan balasan akhirat itu lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Kalaulah mereka mengetahui. Walau bagaimanapun kalau kita untuk masa yang jangka masa panjang, memanglah mana kita nak bagi tahu kena ada susah dulu. Qanun Allah ni, qanun tamkin, tak dia kena ada ibtila seperti mana Imam Syafi'i bagi tahu. Tak. Ibtila dulu baru tamkin lagi. Tamkin tu baru mai kesenangan, tapi kena lalu proses ibtila dulu. Tak. Bila kita hijrah tu, bukan lepas hijrah tu senang lalu, dia akan lalu susah-susah. Akan senang juga. Akan senang juga kalau kita umur panjang. Bila orang kita semua ditarbiah dengan molek. Kalau tidak, jadi sebuah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, Hamzah ni kan, dia waktu daripada Mekah lagi susah, balik hijrah ke mana kau susah, mati pun pakaian pun tak ada nak tutup orang. Siapa kau mati susah kan? Bukan mati susah. Tapi janji Allah tetap benar. Siapa satu peringkat, Allah Taala buka khazanah dia. Allah Taala jatuhkan Rom, dia Parsi dak. Sama masa tu mewah. Tak, senang. Senang tu siapa berapa generasi senang, berkurung senang. Tak, senang naik. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui, alladzina sabaru, dia itu orang yang mana sabar di atas ujian, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini targhib, mula targhib sahabat untuk hijrahan. Wa ma arsalna min qablika, kami tidak utus wahai Muhammad sebelum kamu melainkan lelaki-lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Hak ini khilaf fasih ni. Fasalu ahad. Kita kata ada ayat ni kan, fasalu ahad, tanya orang yang mahir. Dah ayat ni tengok ni, tengok siap kita di Mekah kata kan. Tanya siapa dia ni? Tak sama ada tanya Yahudi. Tak, kalau tengok, wama kami tidak utuskan sebelum kamu melainkan lelaki saja yang kami wahyu kepada mereka. Yang kami wahyu kepada mereka. Siapa dia tahu tentang rasul-rasul ni? Ulama-ulama Yahudi. Ulama-ulama Yahudi. Jadi tanyalah mereka. Cuma tanya ni siapa dia? Orang Islam kena tanya ke? Atau Nabi tanya ke? Atau orang kafir? Boleh belaka? Orang kafir Mekah pun dia tanya ke? Orang kafir Mekah kita tanya ulama-ulama Yahudi. Tak betul ke Muhammad ni? Nabi betul ke gini-gini kita? Ditanya ke? Allah Ta'ala juga tanya. Was'alu ahla dzikri. Tanyalah ahla dzikri. In kuntum la ta'lamun. Sekiranya kamu tidak mengetahui. Tapi zahirnya pada ulama-ulama Yahudi lah. Pada ulama-ulama Yahudi. Tanya ni, bukan tanya ulama, bukan tanya orang Islam ni, bukan tanya Abu Bakar, bukan tanya Umar ni. Ya. Tanya siapa dia? Tanya ulama-ulama Yahudi. Ya. Tentang apa dia? Tentang Rasul-Rasul sebelum ni diutuskan lagu mana? Siapa dia Rasul-Rasul sebelum ni? Bil bayyinati waz zubur, dengan bawa bukti yang jelas daripada Zubur. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turun kepada kamu dzikra litubayyana lin-nas, untuk kamu jelaskan kepada manusia manuzila ila, apa yang diturun kepada mereka supaya mereka jadi orang yang berfikir. Afa minal ladzina makaru sayyi'at, adakah orang yang mana buat perancangan jahat ni mereka rasa aman daripada azab Allah, bahawa Allah Taala tidak akan tenggelamkan mereka di bumi ni, ataupun Allah datangkan azab dekat mereka tak sedar. Ni mula hukum. Sebab apa? Sebab turun ayat gini, sebab orang Mekah ni Abu Talib sudah mati dah. Khadijah pun telah wafat dah. Jadi mula dah perancangan orang kafir ni. Sebab tu Nabi hijrah tu. Sebab orang kafir dah mula buat komplot orang untuk bunuh Nabi. Sebab tu ayat gini bagi tu. Sebab tu suruh hijrah dah. Sahabat-sahabat pergi dah. Nabi tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tengok ni, Allah Taala jaga kan. Tak boleh buat apa juga kan. Tak, duduk di jantung tempat orang kafir pun. Tapi ni Allah Taala hukum. Afa minal ladzi, adakah orang yang mana buat perancangan yang jahat untuk bunuh Nabi, untuk hapuskan Nabi ni, mereka tidak rasa aman bahawa Allah SWT tidak tenggelamkan mereka atau mendatang azab pada mereka dekat berkata khabar, au ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum yu'min, ataupun ketika Allah SWT tangkap mereka ketika mana mereka dalam usaha nak pergi hapuskan Nabi itu, dan mereka tidak akan dapat melepaskan diri. Au ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim, ataupun Allah Taala tangkap mereka dalam keadaan mereka dalam keadaan takut tu. Sesungguhnya Allah SWT Tuhan kamu la ra'ufur rahim, benar-benar maha kasihablah dan maha pengasih. Awalam yarau ila ma khalaqallah, kemudian khitab pada manusia supaya tengok tentang kudrat Allah SWT. Awalam yarau ila ma khalaqallah, mereka tak perhatikan apa yang Allah Taala cipta tentang sesuatu. Yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lahum dakhilun. Tengok Allah Taala suruh tengok bayar-bayar kita. Tak kanan ke kiri bergerak ke tak bila terbit matahari tu. Tak, bila terbit matahari bayar duduk mana? Tak, bila nak terbenam matahari, tak bayar kita duduk mana? Yang di kiri kanan kita tu Allah Taala suruh perhati tu.
Semua ni sujadan lillah wa hum dakhirun. Mereka semua sujud pada Allah SWT. Wa hum dakhirun. Semua sujud pada Allah SWT. Yang Allah Taala jadikan. Walillahi yasjudu ma. Begitu juga telah sujud pada Allah SWT. Sudah sujud pada Allah SWT, sama ada di langit ataupun di bumi, segala makhluk yang melata. Begitu para malaikat, wahum la yasjudun, mereka tidak ada kesombongan. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut pada Allah yang di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka buat apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahan, Allah SWT berfirman, la tattakhidhu ilahin itsnain innama huwa ilahun wahid. Jangan kamu jadikan ilah ni dua pun, jangan jadikan. Bukan dua tak boleh, tiga boleh dah. Jangan kamu jadikan ada ilah lain walaupun dua pun. Tak. Sebenarnya ilah hanya satu saja. Fa iyaya farhabun. Hanya pada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kamu takut. Sebab apa? Milik dia belakang, sama ada di langit ataupun di bumi. Walahuddin wa siba, Allah Taala bagi tahu. Hanya hendaklah pada dia hendaklah kamu benar-benar tunduk, patuh. Tak, dari sudut undang-undang. Dari sudut undang-undang. Walahu ad-din, hendaklah hanya pada Allah hendaklah kamu patuh. Wasibah ni daiman, sentiasa. Afa ghairallahi tattaqun, adakah selain daripada Allah kamu nak ikut, nak bertakwa? Wa ma bikum min nikmatin, sedangkan apa saja yang ada pada kamu nikmat tu daripada Allah Subhanahu. Apa saja nikmat yang ada pada kamu tu minallah. Thumma idza masakumud dur fa ilaihi taj'arun. Kemudian kamu kalau kena musibah kan, Allah Taala bagi tahu tu minta daripada Allah juga. Tak, tempat kamu minta pertolongan. Ini Allah Taala bah jiwa manusia ni. Apa saja yang ada pada kamu nikmat tu daripada Allah. Tak, tapi tak syukur pada Allah. Tapi bila kena musibah, Allah lalu. Tak bagi tahu. Fa ilaihi taj'arun. Summa idza kashafa ad-durra ankum, tapi bila Allah Taala angkat musibah tu, tiba-tiba tak kamu kufur dengan Allah SWT, tidak bersyukur dengan Allah SWT. Yakfuru bima atainam. Kamu kufur dengan apa yang kami bagi pada kamu. Tengok. Sebab tu Allah Taala marah kan. Tak, orang yang mana orang kafir tak. Allah Taala bagi rezeki, dia kufur dengan Allah. Fatamattau, oleh kerana itu enjoy lah sekarang. Fasawfa ta'lam, kamu akan tahu juga nanti. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqna. Mereka jadikan apa yang tak tahu ke satu tu. Tak, berhala-berhala tu, sembah-sembah tu. Ada bahagian apa yang kami bagi rezeki. Tengok kita buah hepa, kita buah pauh lah ni, tak buah pauh. Tak, kita makan ni depan berhala. Allahu akbar. Tak. Tallah, Allah, demi Allah, la tus'alun amma kuntum. Pasti kamu akan ditanya apa yang kamu reka tu. Reka yang belakang. Kan? Tu kan dia kerja dia. Dia mengukadimah. Kalau di Pakistan pak kita ngaji, Allahu akbar. Tak berelui orang Islam ni sembah kubur. Boleh sembah kubur. Tak. Dia ada kubur Tauhid dia tu kan tak? Hari ni biryani tak kubur. Biryani. Tak. Esok palau. Oh nah, hari-hari giwi kau kubur. Giwi kau kubur. Nazar kubur. Tak. Kubur di Pakistan tu kubur berelui kan Allah. Dengan surah kita macam main kubur dia hari. Dengan ekong ke apa. Tak. Syihab Sabsa lah. Syihab Sabsa. Tak. Dia apa? Dia ambil kesempatan di atas kejahilan. Dia sebenarnya dia apa? Dia jadi satu benda yang mana? Duit ya sebenarnya. Duit. Tak. Dia sebar kan. Kita pergi tempat ulu-ulu kan tak? Berelui ulu-ulu kan, dia ada kubur kecil-kecil dia. Tapi dia ada sebar cerita. Dia tu nikah 20 tahun dah tak boleh anak tu. Mari kubur ni dak minta-minta. Mengandung. Ya sebar cerita lagu tu. Bahawa orang tu kat dak, dia tu tak boleh projek dak, mari kan ni dak. Sembelih kambing ke apa dak boleh projek. Ya sebar. Dia bila pergi suruh kubur tu, dia masuk je buat tabung lah. Dia sebenarnya keluarga tu duduk war-war sebenarnya pitih orang ramai. Orang minta hajat tu masuk piti. Dia bagi sabar cerita. Masyarakat kena tipu lagu tu. Masyarakat kita lagu tu ya. Tak. Masyarakat kita nasib baik tak ada pak kita ni. Kalau tidak kan, Allah potensi ada. Sebab kita dah ajar kita dah. Hari tawar tak lebar kan dah. Dia mari kau ni dulu. Tak. Mari ni. Ya bunga-bunga dia. Kita ajar masyarakat lagu tu. Ajar masyarakat lagu tu. Ini bahaya. Allah Taala, demi Allah Taala akan tanya apa yang mereka reka tu. Wa yaj'aluna lillahi al-bana, kemudian Allah Taala kritik orang Mekah ni. Mereka jadikan bagi Allah ni anak perempuan, malaikat-malaikat anak tina Allah Subhanahu. Walahum ma yashtahun, tapi bagi mereka apa yang mereka nak, mereka boleh anak tina
Malu. Wa idza busyira ahaduhum, mereka bila diberi berita bahawa mereka dapat anak tina, dhalla wajhu muswaddan wa kadhim, berubah muka jadi hitam, nak marah. Boleh-boleh anak tina. Alakah Allah anak tina? Alakah dia nak anak jantan? Allah lah kritik. Allah gambar kepada kita keadaan masyarakat jahiliah. Yatawara minal qaum min su', mereka sembunyi daripada kaum bila tahu, bila diberi berita gembira, berita bahawa mereka dapat anak perempuan. Malu. Tak sebab tahan ni. Ni masyarakat jadi tu. Ayum sikuhu ala hunin am yadusu fitra. Duk fikir sama ada nak pera dalam keadaan hina ataupun tak nak pakai masuk dalam tanah kambuh lalu. Tanah anak hidup-hidup. Ala sa'amayakum. Ini keputusan mereka. Tak, keputusan mereka semua buruk belaka dak. Kalau pera mereka rasa hina. Tak, kalau hidup kalau mati tak, mereka kamu hidup-hidup. Ni kesesatan jahiliah. Allah. Dah ni ini berlaku bukan kerana ini bukan keadaan juga. Sebab tu kita orang jahiliah ni dia tak ada saya pada anak ke. Tak saya. Sebab pembunuh anak sebab konsep masyarakat masa tu. Kehidupan masyarakat masa tu pahal lagu tu. Pahal lagu mana? Allahu akbar, ajib. Tak tekan berapa dia bunuh anak perempuan hidup-hidup? Baru boleh. Sebab orang Mekah ni tak nego kan. Tak sumber dia kan di Yaman, di Syam. Tak gi kata-kata kita kata sebulan setengah, 3 bulan ataupun 6 bulan gini ke tak. Gi sebulan setengah, nego 3 bulan, balik pula. Itu keadaan dia tu. Jadi kalau pera anak tina, dia masyarakat jahiliah berzina berleluasa, kalau pok tak ada rumah ke, balik ke habis bunuh, nyabih hak orang dah. Malu, ngandung. Jadi anak tina ni jadi aib. Tak boleh buat gapo dia. Tak boleh buat gapo dia. Jadi ini keadaan masyarakat tekanan dari sudut ekonomi, dari sudut keadaan tu. Sebab tu kita bagi setiap zaman dia ada tekanan dia, keadaan tu. Orang Mekah ni sampai peringkat bunuh anak ni sudah jadi apa dia? Maklum dah dia. Kalau boleh anak agak lagu mana? Payah dah lah. Tak kita nego, pani tinggal agak. Tak. Dia bukan berci tu kerana anak tu. Tak. Kerana tekanan dari sudut kehidupan mereka tu. Tak menyebabkan mereka ni fikir tak taswim daripada besarin malu muka aku, baik aku mabuh lalu. Tu. Sebab orang Melayu kan, kalau aku tahu jak gini, cik aku mabuh dah. Bahaya. Tak. Sebab dia ingat dia pera dia tak ada panduan, tak ada panduan. Dia bukan lagu tu ni. Dia bukan lagu tu. Jadi Islam main betul, Dan ini bukan berlaku pada Quraisy ni. Ini orang Arab jahiliah hok miskin, hok susah. Pas ada agama pula. Tekanan dia. Dia Allah Taala gambar dia. Tak. Allah Taala gambar keadaan gini. Keadaan mereka. Tak. Dia orang besar mereka ni dia berlaku lagu ni. Tak. Walaupun adalah sebahagian Quraisy pada zaman jahiliah lagi dah usaha untuk sekat benda ni, seperti mana Zaid bin Khattab, Abang Sayyidina Umar tu. Zaid Abang Sayyidina Umar kan, di antara usaha dia apa dia? Dia bagi tahu iklan di Mekah, mana-mana orang nak bunuh anak tak boleh pera anak dia, serah pada dia pera. Dia ambil tanggungjawab kan, dia ada. Sebab tu cerita Sayyidina Umar kata bunuh anak tina ni cerita karut kan. Tak, cerita ke apa? Oh, cerita drama. Tak. Sayyidina Umar royak. Sayyidina Umar orang mana masa zaman dia bunuh anak lah ni jadi. Dia cerita baik hebat Sayyidina Umar, tapi cerita buruk kok tidak sabit kepada Sayyidina Umar. Tak. Waktu tu cerita tak betul. Cerita daripada Syiah ni. Cerita buruk-buruk ke sahabat. Cerita sahabat. Sayyidina Umar ni keluarga Quraisy. Quraisy tak ada terlibat bunuh anak tina ni. Quraisy ni yang selamatkan anak tina ni. Tak ada terlibat. Apa Sayyidina Umar tu salah seorang yang mana duk bayar, duk beli. Tak. Mana-mana orang nak bunuh anak tina dia pera. Tak. Lepas tu kalau besar dia atas semula. Kalau munak ambil semula. Dia buat gitu. Tak. Bila sempurna molek dia buat atas semula. Tak. Kalau tak sih dia pera tu. Ini Abang Sayyidina Umar. Apa kalau Abang Sayyidina Umar dia cakap Sayyidina Umar bunuh dia. Dan Sayyidina Umar bunuh buat apa? Sayyidina Umar kaya kan, set nego kan. Tokoh-tokoh belakang ni Umar Abu Bakar ni saya ada kedudukan belakang dalam masyarakat ni. Dia sebab tu dia digelar Abu Hafs. Tengok. Daripada jahiliah dia digelar gitu. Hafsah ni bini isteri Nabi, Ummul Mukminin. Jadi mustahil. Cerita tak betul. Tapi benda tu ada dalam masyarakat jahiliah. Jadi Allah Taala kritik. Kamu nisbah kepada Allah anak perempuan. Dia kalau tahu dapat anak perempuan, muka jadi tebal malu. Bila orang tanya agak, takut orang tanya agak, senyap nusu. Cik tu boleh anak tina tu. Keadaan masyarakat yang turut begitu sekali. Dia pemikiran mereka, dia fikir kalau pera hina, kalau sama ada nak pera ataupun nak mati kata nak bunuh anak.
Allah Taala ala sa'ama yahkumun. Lil ladzina la yu'minuna bil akhirah masalus su. Orang yang mana tak beriman dengan akhirat, ginilah kehidupan dia. Contoh yang buruk Allah bagi tahu. Dia akan jadi lagu ni. Walillahi masalah. Allah lah pemilik contoh yang sangat agung, yang sangat baik untuk kita ikuti. Dan dia ni Al-Aziz Al-Hakim, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sama yang sama. Bagi surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا آخر. رضينا بالله ربا والإسلام بمحمد نبي ورسوله والحمد لله.